Selamat sejahtera kepada Puan Halidah. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk amalan dan nilai yang terdapat dalam pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat di Malaysia sebagai salah satu kerja khusus bagi kursus IRMK 3103. Kumpulan ini terdiri daripada 3 ahli iaitu saya, TGI, Koh Tin Suan dan juga Agnes Ong In Thong. Kandungan pembentangan hari ini boleh dibahagikan kepada 2 topik utama iaitu agama dan kepercayaan. Pembentangan akan dimulakan dengan topik utama iaitu agama. Agama merupakan pegangan ataupun ikutan seseorang berkaitan dengan kepercayaan mengenai kewujudan Tuhan dan aktiviti yang berkaitan dengan mengagungkan Tuhan. Kumpulan kami akan membentangkan 5 agama utama yang terdapat di Malaysia iaitu Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan juga Sikhisme. Agama pertama yang kumpulan kami akan bentangkan adalah agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang berasal daripada Makkah dan Madinah bermula abad ke-7 Masehi dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam merupakan agama dakwah iaitu agama yang mementingkan pembinaan dan pembangunan sikap, cara fikiran dan juga tindakan umat Islam. Antara amalan yang diamalkan oleh penganut Islam adalah solat 5 waktu iaitu sebagai contoh solat subuh dan juga solat maghrib. Selain itu, penganut Islam juga mengamalkan amalan membayar zakat, iaitu ibadat yang mengeluarkan harta tertentu kepada golongan yang memerlukan. Amalan yang seterusnya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa maksud kemampuan seseorang untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang berkaitan dengan nafsu diri sendiri. Amalan yang keempat adalah menunaikan haji, iaitu menunaikan haji di Mekah sekurang-kurangnya sekali seumur hidup bagi golongan yang berkemampuan. Seterusnya, contoh nilai yang diamalkan oleh penganut Islam adalah hikmah. Hikmah merujuk kepada pengetahuan seseorang untuk berfikir dan bertindak berlandaskan Al-Quran. Selain itu, nilai rasional juga akan diamalkan oleh penganut Islam. Nilai rasional merujuk kepada kebolehan seseorang untuk berfikir berlandaskan ilmu nakli dan juga akli. Dan nilai yang ketiga adalah marifat, iaitu keyakinan seseorang untuk mengamalkan prinsip dan asas Islam dalam kehidupan seseorang tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan contoh amalan dan nilai bagi agama Islam dan juga berkaitan antara 2 aspek tersebut. Contoh amalan yang pertama adalah solat 5 waktu. Antara nilai murni yang dapat diterapkan melalui solat 5 waktu adalah kepercayaan kepada Tuhan dan juga ketenangan dan kekuatan jiwa. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui solat umat Islam dapat mendekatkan diri dengan Tuhan mereka iaitu Allah. Selain itu, kebersihan diri juga akan terjaga melalui solat 5 waktu. Hal ini dikatakan demikian kerana umat Islam perlu membersihkan diri sebelum memasuki surau ataupun masjid untuk bersolat. Selain itu, amalan rumah terbuka juga dapat menanamkan dan menerapkan nilai murni dan kebaikan dalam umat Islam. Contoh nilai murni yang dapat diterapkan melalui amalan rumah terbuka adalah bekerjasama, hormat menghormati dan juga perpaduan. Contoh amalan yang ketiga adalah berpuasa sempena bulan Ramadan. Antara kebaikan dan nilai yang dapat diterapkan adalah sikap kesyukuran, baik hati dan juga memohon kemaafan. Baik hati adalah disebabkan oleh banyak umat Islam yang akan menjalankan dermaan dan juga memberi pertolongan sempena bulan Ramadan. Agama seterusnya ialah agama Kristian. Agama Kristian merupakan sebuah agama monotesis yang berdasarkan kehidupan. Pengasas agama Kristian adalah Jesus Christ. Kitab utama suci Kristian adalah Holy Bible. Amalan pertama agama Kristian ialah penganut Kristian akan menyanyikan lagu-lagu yang memuji kebesaran Tuhan dan Jesus Christ di gereja pada setiap Ahad. Amalan kedua ialah aktiviti giving. Tujuan aktiviti giving ini adalah untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan dan kemiskinan. Giving bermaksud zakat, iaitu memberi zakat. Semua penganut Kristian wajib mendermakan 10% daripada gaji mereka kepada golongan yang memerlukannya.
Amalan ketiga ialah perayaan Hari Christmas. Hari Christmas juga dikenali sebagai Hari Natal. Tujuan Hari Christmas adalah untuk menyambut kelahiran Jesus Christ. Pada hari ini, semua penganut agama Kristen perlu bertukar hadiah dan meletak hadiahnya di bawah pokok Christmas. Santa Claus merupakan suatu tokoh mitos kepada penganut Kristen yang hidup sempena hari Christmas. Holy Bible dapat dibahagi kepada dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama telah menekankan The Ten Commandments yang mengemukakan 10 nilai murni yang mesti dihayati oleh penganut Kristen, yaitu mempercayai Trinity. Trinity merangkumi 3 konsep, yaitu konsep Son of God, Father of God, dan Roh Kudus. Mereka tidak boleh menyembah berhala, maksudnya penganut Kristen hanya boleh mempercayai kepada satu dewa, yaitu Jesus Christ. Seterusnya, penganut Kristen hendaklah menghormati ibu bapa, dilarang mencuri, menzina, dan membunuh, serta guna nama Tuhan untuk perbuatan yang jahat seperti menipu orang. Kemudian, mereka perlu menjaga hak jiran dan hak orang lain, dan dilarang untuk membuat tuduhan palsu. Nilai moral yang terakhir ialah mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Manakala dalam Perjanjian Baru, penganut Kristen perlu mengutamakan etika seperti berbudi pekerti dan sopan santun apabila berkomunikasi dengan orang lain. Mereka tidak boleh sombong dan hendaklah merendah diri dan berlemah lembut. Bukan ini sahaja, penganut Kristen perlu kasih sayang terhadap orang lain dan saling menghormati agar perselisihan faham dapat dielakkan dan wujud masyarakat yang harmoni. Akhirnya, nilai kejujuran juga perlu ditekankan agar mereka dipercayai dan sentiasa diyakini oleh masyarakat. Terdapat beberapa hubungan antara amalan dengan nilai agama Kristen. Amalan pertama ialah penganut Kristen perlu berkumpul di gereja pada setiap pagi Ahad untuk menyanyikan lagu yang memuji kebesaran Tuhan. Hal ini dapat memupuk nilai perpaduan, kerana penganut Kristen akan berkumpul bersama-sama di gereja dan lepas tu nyanyi bersama-sama. Amalan kedua ialah giving. Giving merupakan amalan yang mulia kerana amalan ini dapat melahirkan nilai murah hati kerana mereka sanggup mendermakan 10% daripada gaji mereka kepada golongan yang memerlukannya. Amalan ini juga dapat melahirkan perasaan rendah diri dalam diri masyarakat Kristen, kerana masyarakat Kristen akan berasa kasihan apabila melihat golongan miskin memerlukan bantuan mereka. Amalan seterusnya ialah perayaan Hari Christmas. Hal ini berkaitan dengan nilai kepercayaan kepada Tuhan, kerana tujuan perayaan ini adalah untuk menyambut kelahiran Jesus Christ. Baiklah, nama saya Ines Owinton dari 2 PSMP Science 2. Seterusnya, saya akan menyambungkan pembentangan ini dengan memperkenalkan agama Hindu. Agama Hindu dikenali sebagai Hinduisme. Dalam bahasa Sanskrit, Hinduisme ialah Dhamma Sanatana atau Dhamma Vaidika. Agama Hindu ini tiada pengasas atau kitab suci tertentu. Ia merupakan satu agama, ada falsafah yang berasal dari benua India dan kawasan sekelilingnya yang berhampiran. Istilah Hinduisme merangkumi berbagai aliran fikiran dan upacara-upacara amal yang amat berbeza. Banyak penganut Hindu yang dipengaruhi oleh falsafah Avadai dan bersembahyang kepada berbagai dewa dan menganut dewa-dewa ini sebagai penjamaan-penjamaan untuk satu roh kosmomonistik yang agung, yaitu Brahman. Sedangkan banyak penganut yang lain menumpukan kepada satu konsep mufrad untuk Brahman. Penganut agama Hindu juga percaya getaran kelahiran, kematian, dan kelahiran semula yaitu dikenali sebagai samsara. Selain itu, melalui evolusi agama Hindu terdapat beberapa kitab utama. Kitab utama yang pertama ialah Veda yang terbagi kepada Rig, Avada, Sama, dan Yaju yang terdiri daripada lagu pujian dan amalan. Kitab-kitab ini juga berserta dengan ajaran asas agama Hindu. Kitab yang lainnya ialah Sutri yang merupakan himpunan undang-undang buatan para wali dan bijaksana beragama Hindu. Manakala Undang-Undang Manu juga merupakan kitab agama Hindu yang menggariskan tugas manusia serta tanggungjawab sosial berdasarkan sistem kasta dan kelas sosial. Selain itu, kitab utama Prarana memperkukuhkan Veda dan terdapat 14 Prarana dalam agama Hindu. Berbagai amalan dan nilai telah dipupuk dalam agama Hindu. Salah satu amalan dalam agama Hindu ialah penyambutan perayaan Deepavali.
Deepavali merupakan satu hari perayaan agama Hindu untuk merayakan kemenangan dalam menggalakkan kekejaman Raja Naragasuri dan sebagai pengingatan kepada penganut Hindu akan sentiasa berbuat baik. Pada hari perayaan Deepavali, penganut Hindu akan menjalankan mandi minyak yang melambangkan penyucian badan dan semangat. Bukan itu sahaja, penganut agama Hindu juga merayakan Hari Thaipusam. Perayaan ini bagi menghormati Dewa Hindu dan menghapuskan dosa-dosa dan bertaubat sepenuhnya akan kesalahan yang lepas. Pada hari itu, penganut agama Hindu akan membawa patung Dewa Subramania dan Kawadi, iaitu sebuah kerangka besi yang dihias dengan bunga, kertas berwarna-warni dan buah-buahan segar yang dijunjung di atas bahu. Bukan itu sahaja, Hari Thai Ponggol juga merupakan salah satu hari perayaan menuai Hindu untuk memuliakan Dewa Matahari yang penting kepada semua tanaman. Daripada amalan Hindu, nilainya juga boleh ditunjuk dengan jelas. Mereka menunjukkan nilai bertanggungjawab, iaitu Dhamma, apabila mereka mengikuti ajaran kitab yang menggariskan tugas dan tanggungjawab mereka. Penganut Hindu juga memupuk nilai kelahiran semula, iaitu Karma, kerana mereka percaya gitaran kelahiran, kematian, kelahiran semula. Mereka juga memupuk nilai kesyukuran apabila mereka menyambut Hari Thai Ponggol yang memuliakan Dewa Matahari. Agama seterusnya ialah agama Buddha. Buddha berasal dari timur benua India yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Amalan pertama ialah penganut Buddha wajib memiliki sebuah imej Buddha atau reka bentuk patung Buddha di rumah sendiri. Mereka perlu bersembahyang setiap hari dalam rumah. Gambar pertama merupakan contoh imej dan reka bentuk Buddha. Amalan kedua ialah mengunjungi toko pada hari bulan Purnama dan hari bulan baru, iaitu hari pertama dan hari ke-15 dalam kalender Cina. Seterusnya ialah perayaan Chengbeng. Chengbeng adalah perayaan untuk menziarahi dan membersihkan kubur nenek moyang. Perayaan ini adalah untuk memperingati kematian roh nenek moyang. Gambar kedua menunjukkan fenomena semasa hari Chengbeng dan penganut Buddha perlulah meletakkan makanan di hadapan kubur bagi roh nenek moyang makan. Sebelum menyimpan makanan tersebut, mereka perlu membakar kertas emas seperti yang ditunjuk dalam gambar ketiga. Seterusnya ialah sambutan Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina akan berlangsung selama 15 hari dan berakhir dengan sambutan Cap Gome. Berdasarkan gambar keempat, penganut Buddha akan mengadakan makan besar pada hari Chusi, iaitu hari sebelum perayaan Tahun Baru Cina. Antara nilai yang terdapat dalam agama Buddha ialah taat dan menghormati ibu bapa, seperti menjaga harta yang diwarisi oleh ibu bapa. Nilai kedua ialah nilai kesyukuran, iaitu berasa syukur terhadap benda yang sedia ada. Dan nilai bersedekah, iaitu memberi wang kepada orang yang memerlukan bantuan. Dan nilai terakhir ialah menjalin hubungan yang baik antara satu sama lain demi masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Amalan agama Buddha dapat melahirkan penganut yang bernilai. Sebagai contoh, nilai kepercayaan kepada Tuhan diwujudkan kerana rumah penganut Buddha mempunyai imej atau rupa bentuk patung Buddha dan mereka kena mengunjungi toko pada hari bulan Purnama dan hari bulan baru. Hal ini menyebabkan mereka sentiasa bersembahyang dan mempercayai kepada Tuhan, kerana Tuhan akan memberi perlindungi kepada mereka. Nilai seterusnya yang terdapat dalam alaman Buddha ialah nilai perpaduan dan taat setia kepada ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa mereka menyambut Tahun Baru Cina, makan besar hendaklah diwujud antara ahli keluarga. Dan ini dapat menjalin hubungan yang erat antara ahli keluarga. Manakala semasa perayaan Chengbeng, penganut Buddha akan mengingati perhargaan terhadap ibu bapa mereka dan menimbulkan nilai taat kepada ibu bapa. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk agama Sikhisme. Agama Sikhisme merupakan agama monoteistik yang diasaskan oleh Guru Nanak dan 9 orang lain di Punjab, India pada abad ke-15. Agama Sikhisme mempunyai persamaan dengan agama Hindu dan juga agama Islam. Penganut Sikhisme telah mengamalkan beberapa amalan. Salah satu amalan adalah Kirat Khani
yang bermaksud sumber pendapatan melalui titik peluh dan juga usaha diri sendiri. Amalan yang kedua adalah wan syakna, iaitu perkongsian pendapatan. Sebagai contoh, perkongsian antara golongan kaya dengan golongan miskin. Dan amalan yang ketiga adalah nam japna, yang bermaksud bertakwa dan bermeditasi. Seterusnya, bagi contoh nilai yang diamalkan oleh penganut Sikhisme adalah nilai kerajinan. Nilai kerajinan dapat dilihat apabila penganut Sikhisme berusaha menyebarkan pengajaran Sikhisme. Selain itu, penganut Sikhisme juga mengamalkan nilai kejujuran. Ia dapat dilihat apabila penganut Sikhisme sentiasa berbuat baik dan berkelakuan berasaskan perkara yang benar sahaja. Dan nilai yang ketiga adalah nilai kerjasama. Contoh adalah konsep langgar yang merujuk kepada aktiviti memasak bersama-sama tanpa mengira sesiapa. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan tajuk contoh amalan dan nilai dalam agama Sikhisme dan juga perkaitan antara dua aspek tersebut. Contoh amalan yang pertama adalah kirat-kani, iaitu pendapatan melalui usaha diri sendiri. Antara nilai murni dan kebaikan yang dapat diterapkan melalui kirat-kani adalah kerajinan, kejujuran dan juga kesyukuran. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui usaha diri sendiri, penganut agama Sikhisme akan bersikap lebih bersyukur terhadap apa yang mereka dapat melalui titik peluh sendiri. Seterusnya, contoh amalan yang kedua adalah wan syakna, yang bermaksud perkongsian pendapatan. Antara nilai murni dan kebaikan yang dapat diterapkan melalui wan syakna adalah perpaduan, saling membantu dan bergantungan, dan juga murah hati. Ini adalah kerana melalui wan syakna, golongan yang lebih kaya akan memberi bantuan kepada golongan yang lebih miskin. Melalui perkongsian pendapatan tersebut, hubungan silaturahim antara golongan kaya dan golongan miskin akan menjadi lebih erat. Contoh amalan yang ketiga adalah nam japna, yang bermaksud bermeditasi dan bertakwa. Antara kebaikan dan nilai yang dapat diterapkan melalui nam japna adalah keamanan dan ketenangan jiwa, kepercayaan kepada Tuhan dan juga kesihatan mental penganut agama Sikhisme akan dijaga. Seterusnya, topik kepercayaan akan kami bentangkan. Kepercayaan merupakan pengalaman-pengalaman yang sekret dan penuh dengan emosi dan mengenai entiti luar biasa dan akhirnya berpusat kepada struktur amalan. Terdapat 4 jenis kepercayaan akan berbincang di sini, iaitu Konfusianisme, Taoisme, Animisme dan kepercayaan aktif. Saya akan memulakan pembentangan topik ini dengan kepercayaan Konfusianisme. Kepercayaan Konfusianisme diasaskan oleh Konfuto, yang merupakan seorang ahli fikir serta ahli falsafah sosial yang termasuk di China. Konfuto telah menghasilkan 5 klasik dan 4 buku yang menekankan Konfusianisme. Konfusianisme adalah kemanusiaan. Dalam aliran dan fikiran Konfusianisme, ia menekankan bagaimana seseorang individu boleh menjadi seorang yang sempurna dari segi perbuatan dan tingkah laku. Dalam Konfusianisme, manusia adalah pusat dari dunia. Manusia tidak dapat hidup sendirian, melainkan hidup bersama-sama dengan manusia yang lain. Bagi umat manusia, tujuan akhirnya adalah kebahagiaan individu. Perkara yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan adalah melalui perdamaian. Terdapat 8 nilai murni telah ditekankan dalam Konfusianisme. Nilai yang pertama ialah ren, iaitu baik hati atau kemanusiaan. Nilai ren menekankan sikap menyayangi semua orang, kemanusiaan, kebajikan, kerelaan, dan murah hati terhadap orang lain seperti menyayangi diri sendiri. Nilai ren merupakan nilai yang terpenting adalah 8 nilai murni. Hal ini kerana jika manusia tidak memupuk nilai ren, manusia tersebut dianggap akan gagal memupuk nilai yang lain. Nilai su membawa masuk altruisme, iaitu meliputi murah hati, toleransi dan belas kasihan. Ia juga melibatkan hubungan diri dengan orang. Seterusnya, nilai chung ialah nilai setia. Nilai chung mementingkan kesetiaan dalam melakukan sesuatu yang baik dan membimbing diri sendiri dan orang lain. Nilai yang seterusnya ialah nilai li, iaitu sopan santun. Ia menekankan nilai sopan santun, budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara, pertuturan dan tingkah laku seseorang. Nilai ini adalah untuk mengawal pertuturan dan tindakan individu agar sentiasa budi bahasa dan sopan. Di samping itu, nilai I ialah nilai ketaatan. I berarti keadaan yang seharusnya terjadi yang harus dilakukan oleh manusia tanpa syarat. Untuk melakukan hal yang adil dan benar, pertama-tama
Bukan untuk mengharapkan balasan, tetapi kerana perbuatan itu sendiri harus dilakukan sebagai hal yang benar. Nilai yang seterusnya ialah nilai Ming, iaitu ketulusan. Ia menekankan melakukan segala tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya. Nilai Xiao merupakan nilai ketaatan kepada ibu bapa dengan menyanjungi dan mengambil berat emosi dan jiwa mereka. Nilai yang akhir sekali ialah Zhi, iaitu kebijaksanaan yang mementingkan ketulusan dan ketekahan dalam tingkah laku. Di samping itu, terdapat amalan Konfusianisme yang dipupuk oleh masyarakat Cina di Malaysia. Contohnya, Hari Qiming yang menerapkan nilai Xiao iaitu ketaatan kepada ibu bapa. Hari Qiming ialah aktiviti yang menjarahi kubur awal anggota dan pemujaan roh nenek moyang. Aktiviti ini adalah untuk sebagai tanda menghormati roh nenek moyang. Amalan kepercayaan Konfusianisme yang seterusnya ialah memuja kuasa langit. Penganut Konfusianisme percaya kepada kuasa langit. Pemujaan kuasa langit adalah untuk penjagaan hubungan yang baik antara manusia di langit dengan manusia di bumi. Selain itu, penganut Konfusianisme amat mementingkan pendidikan. Hal ini kerana ajaran Konfusianisme merangkumi aspek perasaan kemanusiaan, falsafah dan kesusasteraan. Konfuzo yang mengasaskan Konfusianisme juga menekankan kepentingan pendidikan dalam masyarakat Cina. Kepercayaan kedua ialah Taoisme. Taoisme diasaskan oleh dua tokoh falsafah iaitu Lao Tzu dan Zhuangzi. Taoisme merupakan ajaran Lao Tzu yang berdasarkan Tao Te Ching. Terdapat 4 ajaran dalam Taoisme iaitu Tao, Yin dan Yang, pandangan tentang manusia dan etika. Tao bermaksud kekosongan dalam segala perkara, iaitu pengangan hidup terhadap Tao dapat mengingkir segala keinginan dan pertikaian. Penganut-penganut Taoisme berusaha untuk mencapai Tao, agar dapat mengelakkan diri terlibat dalam politik dan perkara yang tidak baik. Ajaran ketiga adalah pandangan tentang manusia. Taoisme menyatakan manusia yang sombong akan melakukan perbuatan yang berada di luar kemampuannya. Jadi, seseorang perlulah pandai mengundurkan diri dan menolak segala penghargaan yang diberikan kepadanya untuk mengelakkan diri sendiri menjadi sombong. Dalam etika, Taoisme menekankan bahawa membawa kepada kehidupan semula jadi tanpa sebarang proses yang mengganggu. Kehidupan ini mencetus 3 kebajikan yang membimbing manusia dalam kehidupannya iaitu lemah lembut, rendah diri dan menyangka diri. Slide seterusnya adalah amalan dan nilai dalam Taoisme. Amalan pertama ialah tidak boleh bersifat tamak dalam kehidupan. Hal ini berkaitan dengan nilai kesyukuran. Dalam Tao Te Ching, orang yang mempunyai kesyukuran tidak akan dihina oleh orang lain dan tidak akan berada dalam keadaan yang bahaya, kerana sifat tamak akan memudahkan seseorang terjerap dalam perangkap musuh. Jadi, orang yang mempunyai kesyukuran dapat hidup dalam keadaan yang damai dan selamat. Amalan kedua ialah tidak mementingkan diri. Hal ini selaras dengan nilai kejujuran. Sebagai contoh, dalam bidang politik, seseorang pemimpin dapat dihormati dan dipercayai oleh rakyat kerana melaksanakan kelakuan yang jujur dan amanah serta mementingkan keperluan rakyat. Amalan ketiga ialah tidak menentang sesuatu yang wujud secara semula jadi. Hal ini berkaitan dengan nilai sabar. Jika seseorang itu bersabar dan tidak berebut apa-apa, maksudnya dia mengikut secara semula jadi, maka dia akan mengelakkan kerisauan dan dapat hidup dengan tenang. Amalan terakhir ialah seseorang perlu berfikir dahulu sebelum menjanji sesuatu kerana mereka perlu menimbang tentang kebolehan diri sendiri lalu berpendapat bahawa perkara itu adalah senang atau susah. Hal ini berkaitan dengan nilai menepati janji. Jika seseorang berasa dia mampu menyelesaikan sesuatu perkara, dia akan menjanji sesuatu lalu menunaikan janjinya. Kepercayaan yang seterusnya ialah animisme. Animisme merujuk kepada kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh. Perkataan animisme berasal dari bahasa Latin, anima yang artinya nyawa, jiwa atau roh. Animisme ialah sistem kepercayaan primitif yang wujud sejak zaman prasejarah. Dalam kepercayaan animisme, setiap benda atau kawasan di muka bumi mempunyai roh yang harus dihormati. Roh itu boleh berwatak baik atau buruk. Mereka tidak mengganggu manusia jika dihormati.
Bukan itu sahaja, dalam kepercayaan animisme, roh orang yang telah meninggal dunia biasanya akan masuk ke dalam tubuh haiwan. Oleh itu, individu yang mempercayai animisme terdapat amalan dan pandangan dalam kehidupan. Antaranya, penganut animisme perlu melakukan aktiviti mencari hasil hutan dengan mematuhi adat dan pantang larang. Sebagai contoh, mereka yang berjaya mencari apa-apa hasil hutan perlu mengkongsikan hasil tersebut dengan keluarga dan tidak boleh mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri. Bukan itu sahaja, pantang larang penganut animisme termasuk tidak boleh berebut tempat memburu dan dilarang membunuh, mendera dan menggurung binatang tanpa sebab, serta dilarang berbuat bising di hutan. Hal ini demikian kerana tingkah laku sedemikian adalah tanda-tanda yang tidak menghormati roh-roh yang berada di hutan dan mereka akan mengganggu individu yang berbuat demikian di hutan. Selain itu, penganut animisme juga terdapat adat dan pantang larangnya apabila kematian berlaku. Contohnya, mayat baru sentiasa dijaga dengan baik dan aktiviti pengebumian mayat tidak boleh dan dilarang untuk berlaku pada waktu malam. Seterusnya, terdapat juga nilai-nilai yang diterapkan dalam kepercayaan animisme. Nilai yang pertama ialah tanggungjawab. Penganut animisme mengamalkan nilai tanggungjawab untuk memahami dan mematuhi peraturan dan pantang larang. Bukan itu sahaja, penganut animisme memuliakan roh-roh tersebut. Penghormatan ini dilakukan agar tidak mendapat gangguan mereka, tetapi mendapat keberuntungan daripada mereka yang adanya penghormatan. Selain itu, penganut animisme juga mengamal nilai kesetiaan dan ikhlas kerana mereka menyembah roh-roh tersebut dengan hati yang ikhlas supaya tidak mendatangkan perasaan yang buruk. Seterusnya saya akan membentangkan subtopik yang terakhir dalam pembentangkan kami, iaitu kepercayaan natif. Kepercayaan natif ini dirujuk kepada tempatan sebagai agama asal. Kepercayaan natif ini diamalkan sebahagian besarnya oleh masyarakat yang kompleks dan pelbagai yang terdiri daripada minoriti peribumi Malaysia. Contoh kepercayaan natif yang ada di Malaysia adalah di Sarawak ada Kadazan Dusun, Bayau dan juga Murut. Di Sarawak ada Dayak, Iban, Bidayu dan juga orang Udu. Dan kepercayaan natif ini berkait rapat dengan alam sekitar dan juga bumi. Contoh amalan yang diamalkan oleh penganut kepercayaan natif adalah sifat pahlawan yang menakutkan, seperti pemburuan kepala dan juga kegiatan lanut. Selain itu, penganut kepercayaan natif juga mengamalkan amalan mencintai keamanan, terutamanya keamanan dan kesejahteraan dengan alam sekitar. Penganut kepercayaan natif juga mengamalkan beberapa nilai, antaranya cintai dan menghargai alam sekitar. Ini adalah kerana alam sekitar merupakan sumber kehidupan bagi penganut kepercayaan natif. Contohnya sumber air, sumber makanan dan juga sumber protein. Dan selain itu, penganut kepercayaan natif juga mengamalkan nilai keberanian. Nilai ini dapat dilihat apabila mereka mengekalkan tradisi perburuan kepala. Pembentangan ini akan diteruskan dengan contoh amalan dan nilai dalam kepercayaan natif di Malaysia. Antara contoh peribumi Malaysia yang saya pilih adalah orang asli dan orang Iban. Orang asli telah mengamalkan beberapa amalan. Salah satu amalan yang paling unik adalah amalan perkongsian hasil dapatan daripada alam sekitar. Antara nilai yang dapat diterapkan melalui amalan tersebut adalah bekerja sama dan saling membantu, kesyukuran dan juga cinta dan menghargai alam sekitar. Dan akhirnya bagi peribumi orang Iban, mereka juga mengamalkan beberapa amalan. Salah satu amalan adalah amalan pemburuan kepala. Antara nilai yang dapat diterapkan melalui amalan tersebut adalah keberanian dan juga berusaha demi kejayaan individu dan untuk meningkatkan moral keluarga. Selain itu, orang Iban juga mengamalkan amalan kehidupan bersama, iaitu di rumah panjang. Antara nilai yang dapat diterapkan melalui amalan tersebut adalah perpaduan dan juga bertolak ansur sesama penduduk untuk menjaminkan kesejahteraan hidup. Sebagai kesimpulan, Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada rakyat yang memegang pelbagai agama dan kepercayaan. Oleh itu, masyarakat Malaysia perlulah sentiasa bersikap bertolak ansur dan juga saling menghormati untuk mengekalkan perpaduan dan kesejahteraan yang diwarisi dari generasi dahulu sehingga generasi kini. Sekian, terima kasih.